Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang rahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Khamis ini 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 17 November 2021 Masihi, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada malam ini kita sekali lagi bertemu di dalam kuliah maya kita. Pada malam ini setelah 2 malam berturut-turut kita bertemu dalam kuliah maya membicarakan 2 kitab sebelum ini, iaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Hadis 40 Peristiwa Akhir Zaman. Maka pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali kupasan kitab Al-Matan Al-Arba'in Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis 40 ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang diterjemahkan oleh Maulana Husain Abdul Qadir Al-Yusufi, hafizahullah taala. Jadi kita teruskan, kita sambung kembali meneruskan dengan pengajian kitab hadis Al-Matan Al-Arba'in ini pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, Al-Hadis Al-Khamis Asyar, hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ni memang nama yang cukup terkenal di kalangan ulama, para ulama, khususnya ulama hadis, sebagai sahabat Nabi yang paling banyak mengumpulkan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikenal pasti sebagai sahih, berjumlah lebih 6,000 buah hadis semuanya. Nama sebenar Abu Hurairah ini adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang beliau riwayatkan daripada Nabi SAW ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah bersabda. Jadi hadis ini bahwasanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Ya, siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Kenapa disebut hari akhirat? Kerana orang yang beriman pada Allah SWT pasti akan beriman kepada wujudnya ataupun adanya ataupun akan berlakunya satu hari yang dinamakan sebagai hari akhirat ataupun hari kiamat. Kerana apa kita dah bincangkan dalam pengajian kitab hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman, bahawasanya hari kiamat ini akan berlaku, akan terjadi, akan terdiri. Jadi siapa-siapa yang mengaku beriman dengan Allah sudah pasti akan juga mengakui, mempercayai, meyakini bahawa akan berlakunya satu hari, iaitu hari kiamat, yang merupakan pengakhiran kepada alam dunia ini, bagi alam itu sendiri dan juga bagi semua bagi segala isinya, termasuk terutamanya manusia. Jadi kalau kita yakin Allah Ta'ala itu Tuhan kita, dah pasti kita akan yakin kepada akan berlakunya hari kiamat, akan wujudnya kehidupan selepas kematian, life after death. Kita tidak akan menerima konsep bahawa manusia ni habis mati di dunia ni, habis kira. Kita percaya dan wajib percaya bahawa apa yang kita buat di dunia ni akan ada hasilnya nanti di alam yang berikutnya, iaitu alam akhirat. Kita percaya bahawa segala apa yang kita buat di dunia ini akan ada balasannya di alam akhirat. Seperti mana kata hukama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk alam akhirat. Ada setengah kata hadis Nabi, ada setengah kata kata-kata hukama. Tapi yang pastinya ayat itu ada memberi gambaran tepat tentang apa yang kita yakini, apa yang kita percaya dalam kepercayaan kita, dalam akidah kita. Jadi apabila kita yakin, percaya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menciptakan kita, sudah tentu Allah Ta'ala juga satu masa akan mencipta hari akhirat. Hari akhirat itu juga adalah suatu yang dicipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syurga, neraka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada Allah, semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah SWT. Allah Ta'ala itu adalah pencipta, khaliq. Semua yang lain itu makhluk, iaitu apa-apa yang dicipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik atau diam sahaja. Jadi dalam kehidupan kita disuruh berkata yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Kita tidak disuruh oleh Nabi SAW, sebab ayat ini falyaqul khairan. Kalau siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada satu ilmu namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni maksudnya ilmu, bukan ilmu nahwu. Ilmu balaghah ni satu ilmu yang membicarakan tentang keindahan bahasa Arab, tentang bagaimanakah penggunaan bahasa Arab. Itu dia, lebih tepatlah. Jadi falyaqul ini adalah, kalau dalam balaghah itu dia panggil
min sighatil amri, daripada lafaz-lafaz perintah. Ya. Contoh seperti mana contoh qul huwallahu ahad. Jadi qul itu adalah kata perintah. Itu salah satu daripada lafaz kata perintah. Sebenarnya ada yang lain. Salah satu yang lainnya yang inilah, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata. Maksudnya Allah, Nabi SAW memerintahkan kita. Jadi ini ada perintah Nabi SAW. Nabi kata berkatalah, berkatalah, ataupun hendaklah dia berkata. Falyakul. Kalau dalam ilmu fiqh ada tafsiran bahawa penggunaan lafaz seperti ini membawa maksud sunat, digalakkan. Tapi itu adalah dalam kerangka ilmu fiqh. Kita tak nak bincang benda tu sebab ianya adalah dalam perbincangan lain. Tapi apa yang kita nak cerita sini ialah falyakul khairan, itu maksudnya hendaklah dia berkata ataupun berkatalah. Khairan maf'ulun bih. Ya, satu perkataan, satu kata-kata yang dibuat oleh orang, falyakul, maka fi'ilnya ialah kita lah ataupun anda, kamulah ataupun andalah ataupun kaulah. Kamu ataupun anda atau kau, gitu. Itu adalah fa'il. Di mana maf'ulnya khairan tadi, yang baik-baik. Kenapa digunakan isim nakirah? Ini bahasa Arab. Kenapa diguna isim nakirah? Kerana menunjukkan umumnya apa saja, tidak terhad, asalkan yang baik-baik, asalkan perkataan yang baik. Kalimatan thayyibatan, perkataan yang baik-baik, yang tidak menghina, mengeji, memaki, mencerca, menghamun, yang baik-baiklah. Dalam konteks sekarang ni, bila kita berbicara, biarlah berbicara kita itu adalah bicara yang baik. Kalau kita ditanya tentang sesuatu perkara untuk diulas, biarlah ulasan kita itu yang baik, ataupun biarlah ulasan kita itu menggambarkan kita memahami perkara yang ditanya itu. Contohnya, kalau bagi seorang guru agama, apabila ditanya sesuatu soalan, maka soalan itu kalau dia tahu jawapannya, maka jawablah dengan jawapan yang baik. Jangan bila ditanya pada kita contohnya ditanya tentang haramnya arak, contoh, jangan kita jawab kamu haramnya judi, contoh. Jangan jawab balik, kamu suka ayah kamu, abang kamu, adik lelaki kamu, anak lelaki kamu berjudi. Itu tak betul jawapan macam tu. Itu tak masuk dalam falyakul khairan. Patutnya kita jawablah. Kalau kita tahu, kita jawablah. Dalam Islam judi tidak ada kompromi. Malah semua agama mengharapkan judi bagi penganutnya, untuk penganutnya. Jawab macam tu. Jadi menggambarkan kita memahami sesuatu yang ditanya dan kita boleh menjawab dengan baik, kita boleh berkata dengan baik. Maka kalau kita tak mampu begitu, Nabi dah tunjuk jalan yang kedua, auliyasmut, ataupun diam saja, no comment. Kalau kita rasa soalan itu soalan yang ada unsur provokasi, ataupun soalan itu mungkin berupa bola tanggung lah, kalau kita kata permainan badminton bola tanggung,
Mana kalau kita jawab, kita akan terperangkap, ataupun jawapan kita itu akan diputar belitkan. So jawapannya mudah saja, saya tak tahu. Seorang ulama tersohor, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, seorang ulama yang kalau kita kata sekarang punya istilahnya legend, seorang tokoh besar, ulama fiqh yang mengasaskan mazhab Maliki. Apa hari ini berjuta-juta pengikut, berjuta-juta umat Islam yang mengamalkan fiqh mazhab Maliki, terutamanya di Afrika Utara, di Afrika Barat, mazhab Maliki. Sebab dunia Islam ni, kalau kita lihat di Nusantara khususnya, majoriti beramal fiqh mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat di India Utara, di Pakistan, di Afghanistan, di Asia Tengah, mazhab di Turki mazhab Hanafi. Kalau di sebelah Afrika Utara dan Barat, mazhab Maliki. Kalau di Arab Saudi, mazhab Hambali. Kalau di Mesir, katanya semua dia. Ini negara yang unik, tapi tidak mengherankan kerana ulama-ulama besar banyak di negara Mesir. Jadi semua di Mesir, semua mazhab diamalkan. Ada pengamalnya, ada pengikutnya. Baik, kita balik tadi. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, pengasas mazhab Maliki, apabila ditanya soal jawab agama, 9 jawapannya tak tahu. Saya tak tahu. Satu je dia jawab, ada jawapan. Yang lagi 9 saya tak tahu. Kenapa jadi begitu? Sedangkan di ulama besar yang menghafal hadis Nabi, menghafal Quran, menghafal ratusan ribuan hadis Nabi. Tapi kenapa beliau menjawab segitu? Kerana apa? Kerana tak nak jawapannya itu menggambarkan kelemahannya ataupun kedhaifannya dalam ilmu fiqh. Lebih selamat dijawab saya tak tahu. Jawapan berdiam diri lah namanya. Sebab mengambil makna hadis Nabi ni, auliyasmu, dia tak tahu, diam itu baik sebenarnya daripada kita mengulas sesuatu yang kita tak pasti ataupun yang benar-benar kita tak tahu. Yang kalau kita jawab juga akan menampakkan kelemahan kita, menampakkan kekurangan kita. Jadi Nabi kata, berkatalah yang baik-baik atau diam saja. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan sesiapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Memuliakan jiran ini satu tuntutan, satu perintah dari Nabi SAW untuk kita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Muliakan jiran kita, jangan buat sesuatu yang menyakitkan hati jiran. Kepada yang memelihara haiwan peliharaan seperti kucing, cubalah usahakan supaya haiwan peliharaan kita ini tidak membuang najis merata-rata, yang boleh menimbulkan rasa tak senang jiran sekeliling. Dan mungkin ada di kalangan jiran yang akan mengambil tindakan yang di luar jangkaan ataupun tindakan drastik. Kita juga yang akan berasa marah ataupun berasa tersentuh hati ataupun tersinggung. Jadi yang paling baik, kalau kita betul-betul nak memelihara haiwan peliharaan seperti kucing ini, kita ajarlah, didiklah haiwan-haiwan peliharaan kita ini dengan disiplin, supaya haiwan-haiwan ini membuang najis mengikut
disiplin yang kita didik. Contohnya dia berak dalam tandas rumah kita. Jadi dia tak merata-rata membuang najis. Dia tidak berak merata-rata yang boleh menimbulkan konflik antara kita dengan jiran tetangga. Dan antara falyukrim jarahu ni ialah kalau kita ada rezeki, kongsilah dengan jiran kita, kongsilah dengan jiran sebelah menyebelah. Kalau kita buat majlis, jemputlah jiran tetangga ini. Kerana ada juga di kalangan kita ni yang bila buat majlis tertutup jemput saudara mara tapi jiran tak dijemput. Memang itu hak itu sebagai tuan rumah, tetapi apa kata jiran? Kerana pula jiran keliling kita ni orang yang sederhana kehidupannya. Jadi mereka akan terasa hati, mentang-mentang baru dapat rezeki lebih, tunjuk dengan kita. Tak jemput kita, jemput saudara mara jauh daripada kampung, daripada Kuala Lumpur, daripada Ipoh, daripada mana-mana lah, daripada Seremban, jemput jauh datang saudara maranya, adik-beradik ni, ipar lamainya. Tetapi kita jiran sebelah menyebelah tak dijemput. Jadi ini satu perkara yang dianggap tidak memuliakan jiran. So bila kita buat kenduri, kita ajak jiran-jiran tetangga kita. Itu yang dikatakan falyukrim jarahu. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan sesiapa yang mengaku beriman dengan Allah dan akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi bila tetamu datang ke rumah kita ni, ajak masuk. Kalau kita tak ada apa-apa, jamulah walaupun dengan air teh bujang. Terutamanya kalau tetamu yang datang mengejut, yang tak disangka-sangka, tak di-plan. Kalau dirancang tu kita tahu nak bersedia apa-apa, paling-paling tidak pun kita ajak tetamu kita ni makan di luar. Terutamanya kalau kita ni orang bujang tu, kita ajak makan di luar tetamu kita ni. Tapi kalau yang tak dijangka, sekurang-kurangnya kita jamulah dengan apa yang ada di rumah kita, dimuliakan, diajak masuk, dan kata-kata yang baik. Tapi kata-kata yang baik ni pun subjektif. Kadang-kadang ada perkataan yang kita rasa okey, tapi pada tetamu kita tidak okey. Kadang-kadang kita sesama kita bergaul kasar satu benda yang biasa, tapi bagi tetamu kita mungkin ianya sesuatu yang menyinggung perasaan, yang boleh mengguris hati. So kita tak payah menyambut tetamu kita ini dengan kata-kata yang kasar. Dan nak mampus baru datang, contoh. Jadi itu kita rasa gurau, sebab kita cakap pun dalam keadaan yang ceria, tapi tetamu kita menerima kata-kata itu seolah-olah satu penghinaan pada dia. Jadi ini pun terkeluar daripada apa yang dikatakan sebagai falyukrim dhaifahu, memuliakan tetamu. Jadi tetamu kita berkatalah yang baik-baik, balik kepada hadis yang ayat yang pertama tadi. Kita berkatalah yang baik-baik, sebagai memuliakan jiran, lama tak datang, ingatkan kau dah hilang tanpa berita, rupanya ada kabar berita, alhamdulillah, jemput masuk. Jadi benda-benda macam ni kita memuliakan tetamu itu, dan jangan dipilih. Kadang-kadang bila kita buat kenduri, tetamu VIP kita jamu, habis-habisan. Ada special table, ada meja khas, ada hidangan yang istimewa. Tapi bila tetamu yang orang biasa-biasa ni, tapau, buffet je. Jadi ni pun tak berapa nak kena sebenarnya. Jadi kalau kita buat kenduri, kita jemput tetamu biar dah sama. Waktu kita lihat orang kampung dulu, dia tak pilih bulu, tidak
pilih kasih. Bila tetamu semua jemputan diajak datang kenduri, sama aja. Kan? Sama aja. Kita layan sama ada dia tu orang terhormat ataupun orang biasa, kita layan sama kata. Sama rasa. Kalau kita buat kenduri wali urus macam tu lah, sama rasa. Kita buat kan. Tak ada beza. Kalau mungkin ada beza pun untuk saudara mara pengantin lelaki dan perempuan, itu tak apalah pun. Kalau mungkin ada beza, terutamanya yang duduk di main meja depan bersama pengantin, itu memang special lah. Tapi yang tetamu ni kan, tetamu biasa itu jangan beza-beza kan. Jadi biarlah layanan tu sama. Jadi itulah yang dinamakan sebagai ikramud duyuf. Itulah yang Nabi suruh kita buat. Fal yukrim dhaifahu, nak dimuliakan tetamunya. Jadi supaya tetamu yang datang itu tidak rasa terhina dengan layanan kita sebagai tuan rumah. Begitu. Jadi itu kalau nak bicara tentang fal yukrim dhaifahu ni, kadang-kadang panjang ceritanya, tapi rasanya kita semua dah faham. Bila sebut tentang memuliakan tetamu tu, semua kita dah faham konsepnya, kaedahnya, kita dah faham dah apa yang dikatakan sebagai memuliakan tetamu. Gitu. Apatah lagi kalau kita sebagai pentadbir masjid ataupun surau, lebih-lebih lagi lah, semua orang adalah tetamu Allah SWT, maka kita terima, kita layan sama, tidak ada beza. Tidak ada beza, kita layan sama. Walaupun meja VIP atau meja tetamu lain, kita layan sama. Makanan pun sama kan? Jangan dibezakan, ini kita jamu tetamu VIP ni ikan siakap RM1,000. Kalau tetamu biasa kita layan ikan siakap RM10. Jadi itu tak adil kan? Itu tidak adil sebenarnya. Jadi biarlah layanan itu layanan yang sama. Layanan yang sama kata, barulah konsep memuliakan tetamu itu wujud dalam diri kita sebagai tuan rumah. Jadi itulah sedikit kupasan hadis yang ke-15 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Dan bila disebut Imam Bukhari dan Muslim ini, ada juga ulama mengatakan muttafaqun alaih. Maka hadis ini adalah hadis yang benar-benar sahih, benar-benar sahih, benar-benar dari Nabi SAW, tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi, tidak ada keraguan pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kedua-dua Imam Al-Bukhari dan Muslim ini. Jadi insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-16 insya-Allah. Izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita kan panduan dengan kita untuk kita mati berkata Allah SWT dengan kita bersama suami isteri yang kita akan bagi dunia sepatutnya. Dan kalau ada apa-apa disampaikan kuliah terkasar bahasa terlanjur bicara sesuatu Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Allah SWT kalau satu apa azami walaupun dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka Allahumma haram jamin hadza ya Muhammad tafriqa badi ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'yunina wa na'udzuka min shururihim. Allahumma badil shamlahum wa farik jamhum musyatika wa tawassaza wa muslimin kilabik ya qahhar jabbar mutakim ya Allah ya Allah. Allah menunzil kitab wa menjelaskan wa azman azab hizib wa salahim fil musnad rahmar rahim. Rabbana zaina muzam wa fama ya akramin. Allahumma rfa'na al-bala wal waba bi husna corona wal wala wal min wal fitan ma zahara minna wa mabatan. Adlana hadha al-khassa wa sayyid al-amr bi fadlika wa julika wa karamika wa karam nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzuka min al-basri wal juzam min sirri asqam ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك من إليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا ومجلسنا وعلمنا ولقاءنا إنك أنت السميع العليم وأننا مولانا إنك تواب لنا فيها حسبنا وتتنا فيها سمع دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.